nabda insya-Allah. Kalau maklum dalam grup, Ustaz Khairi kita nak start dah insya-Allah. Allah. Suara jelas tak? Suara saya jelas. Suara boleh? Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita meneruskan pengajian kitab Mutammimatu al-Ajrumiyah, dan ini merupakan majlis yang ke-36. Jadi kita dah sampai kepada babul badal, bab badal. Jadi kita masih dalam bab tawabi'. Kita sebut sebelum ni tawabi' ada 4. Yang pertama ialah taukid, kemudian ataf, kemudian sifat, kemudian badal. Jadi ini tawabi' yang keempat lah. Dinamakan sebagai tawabi', jamak kepada tabi' kerana dia mengikut matbu'. Kalau matbu' itu baris marfu', maka dia pun marfu'. Kalau tabi' mansub, maka dia pun mansub. Kalau tabi' majrur, maka dia pun majrur. Kalau tabi' atau majzum, maka dia juga majzum. Nah, suara jelas tak? Takut tak dengar suara pula. Suara jelas tak? Nah, tak ada respon. Tak apa, insya-Allah khair. Jadi kita masuk babul badal, bab badal. Dinamakan juga sebagai bab at-takrir. Jadi nama lain bagi badal ialah at-takrir. Apa dia badal? Huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitah. Itu badal. Badal ialah tabi'. Sebab dia tabi', mengikut matbu' pada sudut baris. Al-maqsudu bil hukmi. Okey, bila kita sebut tabi', maka termasuk di bawah perkataan tabi' semua tawabi' yang 4. Al-maqsudu bil hukmi. Bila kita sebut al-maqsudu bil hukmi, maka terkeluar daripadanya apa? Terkeluar daripadanya semua tabi' yang lain. Maknanya keluar na'at, sifat, keluar taukid, keluar ataf. Sebab apa? Sebab na'at, taukid dengan ataf ini bukan al-maqsudu bil hukmi, malah dia hanya mukammilat lil maqsud. Apa dia al-maqsudu bil hukmi? Al-maqsudu bil hukmi maknanya satu perkara yang kita maksudkan untuk dihukumkan. Satu perkara yang kita maksudkan dengan hukum. Gitu. Satu perkara yang kita maksudkan, yang kita kehendaki, yang kita nak dengan hukum. Ya. Contoh kita sebut jaa Zaidun akhuka. Jaa Zaidun akhuka. Jadi akhuka tu badal kepada Zaid. Badal akhuka tu itu yang kita nak. Dia tu yang dimaksudkan, yang kita ingin sampaikan kepada siapa? Kepada pendengar. Boleh. Berbeza dengan tawabi' yang lain. Contoh sifat kita sebut jaa Zaidun al-karimu. Al-karimu itu sebagai mukammilat, penyempurna sahaja. Yang kita nak ke Zaid tu. Cuma sebab Zaid ni mungkin tidak dikenali, melainkan mungkin tidak dibezakan sebab ramai Zaid, maka kita sebut Zaid yang datang itu ialah Zaid yang al-karimu, yang pemurah. Kita bukan nak kepada al-karimu tu. Tak, maknanya kalau kita sebut jaa Zaidun, orang dah dengar, orang dah boleh faham. Tak, maka tak perlu dah kita datangkan al-karimu tu. Kita datang al-karimu tu bukan maksud
tujuan utama, tak sebagai mukammilat sahaja. Berbeza dengan badal. Badal memang kita nak bagi tahu yang badal tu yang aku mahukan, yang aku inginkan. Lebih jelas kalau kita buat badal ba'dhi minal kul. Contoh saya sebut akal tu as-samaka, aku makan ikan. Berapa? Seekor, 2 ekor, separuh. Kita pun sebut nisfahu, separuh daripada ikan. Jadi kita nak sampaikan kepada pendengar, aku makan separuh ikan tu sebenarnya. Tapi kita gunakan kaedah badal, kita sebut akal tu samaka, aku makan ikan. Lepas tu barulah kita datangkan badal nisfahu, separuh daripadanya. Jadi apa yang kita nak sampaikan kepada pendengar, nisfahu tu, separuh ikan tu. Sebab memang kita makan separuh ikan, bukan semua ikan. Jadi yang kita nak sampaikan kepada pendengar, separuh tu. Boleh. Jadi itu al-maqsudu bil hukmi. Bila wasitah, tanpa perantaraan. Bila wasitah tu nak keluarkan apa? Nak keluarkan ataf apa? Ma'tuf bibal ba'da al-itsbat. Ma'tuf bibal ba'da al-itsbat. Tapi saya terang dulu. Contoh saya sebut Ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid. Bal amrun, malah amr. Kita dah belajar sebelum ni bal kan. Bal ni maksudnya kalau sebelum tu isbat, maka yang sebelum tu kita kita tak nak isbat pun, kita nak bila sebut Ja'a Zaidun bal amrun, Ja'a Zaidun bal amrun, maknanya yang datang siapa? Selepas bal tu, iaitu amr, bukan Zaid. Ja'a Zaidun bal amrun, telah datang oleh Zaid. Bal amrun, tak, malah yang datang ialah amr. Boleh? Jadi Ja'a Zaidun bal amrun itu, bal itu yang kita panggil sebagai huruf ataf juga ialah, ataupun amrun tu, bal amrun tu juga at-tabi' al-maqsudu bil hukmi, satu tabi' yang dimaksudkan dengan hukum. Sebab memang kita nak selepas bal tu, Ja'a Zaidun bal amrun, telah datang oleh Zaid, malah amr, maknanya yang datang tu amr. Jadi kita nak hukumkan yang datang tu amr, bukan Zaid. Maknanya kita nak hukumkan datang tu ialah selepas perkataan bal, bukan sebelum perkataan bal. Jadi Ja'a Zaidun bal amrun, amrun tu juga dipanggil sebagai at-tabi'ul maqsudu bil hukmi. Tak? Jadi masih tarif tu belum sempurna molek, belum khusus molek untuk apa? Untuk badal. Malah masih berkongsi antara badal dan juga al-ma'tuf bibal, seperti mana Ja'a Zaidun bal amrun. Oleh sebab tu saya sebut bila wasitah, tanpa perantaraan. Maka terkeluarlah apa? Terkeluarlah tadi Ja'a Zaidun bal amrun. Amrun walaupun at-tabi' al-maqsud bil hukmi, tapi dia tu tabi' yang maksud bil hukmi biwasitah, dengan wasitah, dengan perantaraan. Perantaraan apa? Perantaraan bal. Amrun yang berada selepas bal tu, tak, dia tu at-tabi'ul maqsudu bil hukmi, tapi dengan perantaraan bal. Tak, ada pun badal tanpa perantaraan. Jadi saya sebut akal tu as-samaka, aku makan ikan. Nisfahu, separuh daripada ikan. Jadi nisfahu tu badal. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitah, tanpa perantaraan, tanpa guna bal, tanpa guna lakin ke, tak ada. Terus kita sebut nisfahu terus. Tak. Maka kekallah ta'rif untuk satu perkara sahaja, iaitu al-badal. Boleh faham? Jadi kita sebut tadi al-tabi'. Bila sebut at-tabi' maka berulang balik. Bila sebut at-tabi' maka merangkumi semua tawabi' yang 4. Na'at pun tabi', taukid pun tabi', ataf pun tabi'. Tak, okey, bila kita sebut al-maqsudu bil hukmi, maka terkeluar semua sekali tabi'. Sebab apa? Sebab na'at, taukid, ataf semua tu bukan milat, bukan al-maqsudu bil hukmi. Cuma baki satu, Ja'a Zaidun bal amrun tu. Ja'a Zaidun bal amrun, amrun tu ma'tuf bibal. Tak. Dan sesuai untuk dikatakan pada amrun itu ialah at-tabi' al-maqsud bil hukmi, tabi' yang dimaksudkan dengan hukum datang tu. Tak, kita nak isbatkan datang pada perkara selepas bal. Cuma dia terkeluar dengan perkataan apa? Dengan perkataan musannif bila wasitah, tanpa perantaraan. Kerana apa? Kerana Ja'a Zaidun bal amrun, amrun apa tu? Yang sebagai tabi' al-maqsud bil hukmi dengan perantaraan bal.
Berbeza dengan akaltus samakata nisfah. Akaltus samaka nisfahu. Faham tu? Naam. Selesai. Okey. Wa idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabih. Itu hukum badal atau hukum tabi' secara umum lah. Tapi kat sini nak bincang tentang badal secara khusus kan. Maka bila mana dibadalkan isim daripada isim ataupun dibadalkan fi'il daripada fi'il, maka tabi'ahu, badal itu akan mengikut semua hukum matbu' pada sudut i'rab. Maknanya kalau mubdal minhu marfu', badal marfu'. Mubdal minhu mansub, badal mansub. Kalau mubdal minhu majzum, badal majzum. Kalau mubdal minhu majrur, maka badal pun majrur. Naam. Wal badalu ala arba'ati aqsamin, dan badal itu saya sebut ada 4 bahagian. Yang pertama, badalu syai' minas syai', wa yuqalu lahu badalul kulli minal kulli. Tu. Badal sesuatu daripada sesuatu. Badal keseluruhan daripada keseluruhan. Gitu. Sebahagian ulama sebut molek panggil badalul kullin min kullin, tak ada alif lam. Boleh. Jadi nama dia badalul syai' minal syai' ataupun kita panggil badalul kulli minal kulli. Ibnu Malik bagi nama badal al-mutabiq. Alasan dia nanti kita sebut. Okey. Faham tu? Nah, apa dhabit bagi badal kulli minal kull? Dhabit dia ialah badal dengan mubdal minhu tu pada sudut waqi' realiti fil kharij ialah perkara yang sama. Tapi pada sudut mafhum, iaitu makna benda yang dua perkara yang berbeza. Contoh saya sebut ja'a zaidun akhuka. Ja'a zaidun akhuka. Ja'a zaidun akhuka. Telah datang oleh Zaid. Siapa dia Zaid? Akhuka. Saudara lelaki kamu. Okey, siapa saudara lelaki kamu? Zaid itulah. Siapa Zaid? Saudara lelaki kamu. Siapa saudara lelaki kamu? Zaid itulah. Dok main pusing lagu tu. Tak, jadi dua tu iaitu Zaidun dengan akhuka pada alam realiti ni saya Zaid, saya juga ialah akhuka, saudara kamu. Boleh. Tapi sudut makna lain. Zaidun maknanya Zaid, seorang yang bernama dengan Zaid. Akhuka daripada ukhuwah. Maknanya kalau kita buka kamus, kita cari Zaid, lepas tu kita cari al-akh, adakah makna sama? Lain. Makna lain. Perkataan lain, maka makna lain. Tapi pada realiti orang yang sama, individu yang sama. Itu badalul kulli minal kulli. Ja'al al-ustadhu salahun, telah datang oleh ustaz. Siapa ustaz tu? Salah. Siapa Salah? Ustaz. Buka kamus, al-ustaz ada makna dia, Salah ada makna dia yang tersendirilah, sudut mafhum, sudut makna. Tapi pada realiti sekon ni lah seorang ni. Al-ustaz tu ini, Salah tu ini juga, bukan orang lain. Boleh. Jadi huma muttahidan fima sadaqa alaihi wa la fi mafhum. Itu dhabit bagi badalul kulli minal kulli. Faham tu? Kita sebut tadi Ibnu Malik menamakan badal ini dengan badal al-mutabiq. Mutabiq ni maksudnya apa? Kalau ni kaki, ni kaki satu lagi. Ni tangan kan? Ni tangan satu lagi. Ni tangan A ni, bila kita letak tangan B, betul-betul mutabaqah. Tidak keluar sikit pun. Sama rata, sama. Boleh aku makna mutabiq. Maknanya badal mubdal minhu tu orang tula, benda sama. Okey, sebab apa Imam Ibnu Malik namakan badal ni sebagai badal mutabiq? Sebab ada kala badal ini berlaku pada Allah Subhanahu wa taala, pada ismullah taala. Jadi bila ismullah taala, tak bolehlah kita sebut badal apa? Badal kul minal kul, sebab kul ni kullun menyeluruh. Bila menyeluruh, benda tu berjuzuk-juzuk. Tak, kalau sebahagian kita sebut sebahagian, tapi semua sekali kita sebut kul. Tak. Jadi daripada lafaz kul tu memberi makna perkara tu berjuzuk-juzuk. Maka Allah Taala ni tak sesuai kita sebut berjuzuk-juzuk. Boleh. Sebab tu disebut al-badal al-mutabiq. Oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Malik. Naam.
apa kita baca? Qala Allah nahu jaa Zaidun akhuka. Zaidun marfu', akhuka pun marfu'. Cuma apa Zaidun marfu' dengan dhamma, akhuka marfu' dengan waw. Sebab apa? Asma'ul sittah. Qala Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar. Apa jalan yang benar tu? Siratal ladzi, jalan yang kamu bagi nikmat kepada mereka. Ila akhir ayah lah. Jadi as-siratal mustaqim mansub. Tak. Maka badal je sirata mansub juga. Jadi apa as-siratal mustaqim? As-siratal mustaqim lah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Itulah yang dipanggil sebagai as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Boleh. Jadi as-siratal mustaqim, as-sirata mansub, maka sirata selepas tu juga kena mansub. Faham tak? Naam. Okey, wa qala Allah Ta'ala ila siratil azizil hamid Allahi fi qira'atil jar. Mana fi pada bacaan yang baca jar Allahi tu. Jadi ila siratil azizil hamid. Siapa al-azizil hamidi? Allah lah. Betul. Jadi Allahi itu badal kul minal kul. Siapa Allahi? Al-azizil hamid. Siapa al-azizil hamid? Allahi. Siapa Allahi? Al-azizil hamid. Tak, jadi Al-Azizil Hamid majrur sebab mudhaf ilaih, maka Allahi juga majrur sebagai badal kul minal kul. Fahimtum? Naam. Jadi tak sesuai sebab badal kul minal kul di sisi Imam Malik. Sebab apa? Allah Ta'ala bukan berjuzuk-juzuk. Sampai kamu nak pakai kul ba'd apa bagai tu tak sesuai. Tak, maka kita sebut badal mutabiq. Mana Allah yutabiq ay yusawi huwa Al-Azizil Hamid. Fahimtum? Naam. Tu. Okey, pada badal kul minal kul tak perlu kepada dhamir. Pada badal tak perlu ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Ayat apa? Ja'a Zaidun ila siratil azizil hamid Allahi. Pada Allahi itu badal. Ada dhamir tak yang bersambung dengan Allahi yang kembali kepada mubdal minhu? Tak perlu. Sebab apa? Sebab benda tula. Jadi bila benda tula tu memang ada mulabasah, ada hubungan kait lah. Benda ni sama dengan benda ni. Jadi tak perlu pada dhamir untuk mengikat antara badal dengan mubdal minhu. Tak berbeza dengan badal al-ba'di minal kul dan seterusnya. Nah. Okey, terus. Athani, badal yang kedua ialah badalu al-ba'di minal kulli. Badal sebahagian daripada semua. Dhabitnya ialah badal ialah sebahagian daripada mubdal minhu. Tu. Badal ialah sebahagian daripada mubdal minhu. Maka badal tu kita bagi badalul ba'di minal kull. Contohnya apa? Kita bagi baca dulu. Asani badalul ba'di minal kull sawa'un kana dzalikal ba'du qalilan aw katsiran. Tak kisahlah. Yang sebahagian tu iaitu yang badal tu. Sedikit ataupun banyak ataupun sama. Nahu akaltu raghifa thuluthahu. Aku makan roti. Kamu makan seketul tak? Thuluthahu. Jadi ar-raghifa mansub maf'ul bihi, maka badal dia thuluthahu juga mansub 1/3. Ataupun akaltu ar-raghifa nisfahu 1/2. Au thuluthaihi 2/3. Boleh. Jadi tak kisah. Badal tu sebahagian daripada mubdal minhu, sebahagian daripada roti. Tak kisahlah badal tu separuh daripada roti ke 2/3 daripada roti, keseluruhan roti tu ke, ataupun 1/5 daripada roti ke, ikutlah. Yang penting sebahagian. Faham tak? Nah. Berbeza dengan pandangan yang mengatakan apa? Pandangan tu pandangan lemah yang mengatakan badal ba'di minal kulli hanya berlaku pada sebahagian yang bawah daripada separuh. Tu pandangan yang lemah. Wala budda min ittisalihi bi dhamirin yarji'u lil mubdal minhu. Tu saya sebut nak tak nak dan mesti tidak. Mana nak tak nak lah, mesti bersambung dengannya. Dengannya tu dengan badal. Jadi wala budda min ittisalihi ay wala budda min ittisalil badal
bidhamirin yarji'u lil mubdal minhu, dengan satu dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Imma madhkurun kal amthilah, sama ada dhamir itu disebut seperti contoh-contoh tadi. Akaltu ar-raghifa thuluthahu, hu tu, aku telah makan satu keping roti, mana separuh, 1/3 daripada nya roti, nya ar-raghif. Nisfahu thuluthai, mana disebut hu tu disebut, thuluthai hi tu disebut, yang mana hi hu tu kembali kepada al-mubdal minhu. Au muqaddarun, ataupun ditakdirkan, ka qaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ay minhum, dan bagi Allah ke atas ni, dan bagi Allah ke atas manusia haji, buat haji lah maknanya. Okey, man istata'a, ni badal apa ni, badal ba' minal kul, badal man istata'a tu daripada an-nas. Walillahi 'alan nas, saya terjemah gini, dan bagi Allah ke atas an-nas. An-nas ni semua manusia. Tak, ada alif lam tu, maka dia ya'um. Maka terjemah lagi ni, bagi Allah ke atas manusia, ke atas semua manusia, ke atas semua manusia. Hajjul bait, buat apa? Buat haji. Okey. Adakah manusia itu dikehendaki semua manusia? Tak. Sebab tu datang badal man istata'a. An-nas tu maknanya sebahagian daripada kamu. Jadi man istata'a tu ialah apa? Manusia yang mampu. Tak, daripada kamu, daripada golongan kamu. Jadi man istata'a tu ialah sebahagian daripada seluruh manusia. Sebab yang mampu hanya sebahagian daripada seluruh ataupun semua manusia. Faham tu? Naam. Jadi kat sini tak ada, ayat Quran tu tidak ada dhamir. Kita takdirkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a minhum ay minan nas. Hakadha. Faham tu? Jadi ada dhamir hum kembali kepada an-nas. Ibnu Malik menjadikan ada dhamir itu bukan sebagai perkara yang wajib, tak, malah dia sebut itu sekadar perkara yang seumur berlaku. Maknanya dalam kalamul Arab, badal ba'dhi minal kull, pada badal tu banyak sangat kita jumpa ada dhamir. Tapi adakah ada syarat untuk sahnya penggunaan dhamir, penggunaan badal tu? Tak. Tu di sisi Ibnu Malik. Faham tak? Mereka dia tak anggap sebagai tu syarat lah. Dia anggap tu sebagai satu perkara yang banyak berlaku saja dalam kalamul Arab. Faham tak? Okey, jelas tak ni? Cuba respon sikit, sepatah dua. Al-thalith, yang ketiga, badalul ihtimal. Nahu a'jabani Zaidun ilmu. Badal al-ihtimal, badal merangkumi. Nak terjemah al-ihtimal, merangkumi. Okey. Nak tahu badal tu, badal ihtimal ialah badal ada hubung kait dengan mubdal minhu, tapi bukan pada sudut kulliyah dan juga juz'iyah. Badal ada hubung kait dengan mubdal minhu, tapi bukan pada sudut kulliyah dengan juz'iyah, bukan pada sudut keseluruhan dan sebahagian. Seperti mana badal kull minal kull, itu hubungan kait antara badal dengan mubdal minhu al-kulliyah. Maknanya apa? Ja'a Zaidun akhuka. Akhuka tu sebutir-sebutir, akhuka tu seekor tu, itu jugalah Zaid. Zaid tu seekor tu, itu jugalah akhuka. Benda yang sama, al-kulliyah. Huwa. Ada pun ba'diyah, badal ba'di minal kull. Kita sebut ra'aitu Zaidan ra'sah. Aku melihat Zaid. Adakah seluruh Zaid tengok sampai ke kaki, tangan, kepala apa semua? Tak, ra'sah, kepala je aku tengok, badan tak nampak. Boleh? Tu jadi ra'sah ialah sebahagian, ra'sah tu kepala. Yang kita sebut sebagai badal. Badal kepada apa? Badal kepada Zaid, kepada mubdal minhu. Ada hubung kait tak dua tu? Badal dengan mubdal minhu ada hubung kait. Hubung kait apa? Hubung kait sebahagian. Badal ialah sebahagian daripada semua, daripada seluruh Zaid. Okey, pada badal ihtimal dia bukan alaqah, itu bukan mulabasah, hubungan tu bukan hubungan sudut kulliyah dan juga juz'iyah. Faham tak? Okey. Nak sah badal ni, dia sebut situ apa? Mesti nafsu kita, jiwa kita, lepas kita sebut badal yang pertama tu, nafsu kita masih
berkehendaki untuk mendengar yang kedua tu. Contoh apa kita sebut? Baca asal sebadalu al-ihtimal nahu a'jabani Zaidun, telah mengagumkan akan daku, mana akan tu siapa tu maf'ul bihi lah, oleh Zaid. Zaid tu kita bagi fa'il. A'jabani Zaidun ilmuh, telah mengagumkan akan daku oleh Zaid. Zaid, adakah rupa dia mengagumkan kamu, ataupun ilmu dia, ataupun akhlak dia? Tak, kita sebut akhlak. Okeylah akhlak, tapi taklah terlalu kagum. Tak, rupa tak berapa nak handsome, tapi ilmu masya-Allah tabarakallah. Alim, allamah, faqih, mufassir, lughawi. Jadi yang mengagumkan kita tentang diri Zaid ni bukan zat Zaid tu tak, tapi ilmu yang ada pada Zaid tu. La mathila lahu, tidak ada orang umpama dia. Tak. Jadi kita sebut a'jabani Zaidun, telah mengagumkan aku oleh Zaid. Ilmu, mana yang mengagumkan aku tadi bukan zat Zaid tak, tapi ilmu dia. Juga kena ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu, iaitu Zaid. Faham tu? Jadi alaqah kat sini, mulabasah kat sini, ilmu ihtimal ni apa? Ihtimal ni merangkumi. Mana Zaid tu merangkum diri Zaid, dia yashmal apa? Yashmal al-wajh, yashmal ilmahu, yashmal jasadahu, yashmal akhlaqahu. Zaid sebutir tu dia apa? Dia ada diri dia tu merangkumi perangai dia, ilmu dia kan. Satu-satu orang tu merangkumi sifat dia apa semua tu. Jadi sebab tu ilmu ni dia bagi badal al-ihtimal, sebab dia tu ada pada Zaid tu. Tapi adakah dia juzuk Zaid? Macam kepala. Tak, kepala kalau kita kerat satu juzuk daripada badan Zaid, tapi ilmu tak boleh dikerat, dia bukan mahsusah. Itu satu dhabit lain lah. Nak tahu badal ihtimal, dia bukan mahsus, bukan benda yang kita boleh sentuh, boleh tengok dengan mata kepala, tak. Berbeza dengan badal ba'dhi minal kull. Hakadha, na'am. Faham tu? Baca wala budda min ittisali bi dhamirin. Nak tak nak mesti sambung badal itu dengan satu dhamir. Macam tadilah, imma madhkurun kal mithali, sama ada dhamir itu disebut seperti contoh a'jabani Zaidun ilmuhu, hu tu kembali kepada Zaid, atau muqaddar, ataupun muqaddar, ditakdirkan sahaja. Qauli ta'ala qutila ashabul ukhdudi an-nari ay fihi. Kalau tengok tafsir, qutila ay lu'ina, dila'anat ashab, pemilik ukhdud. Orang ni orang ukhdud ni apa dia? Lubang. Jadi dilaknat pemilik lubang. Ni orang kafir zaman dulu, dia gali lubang, lepas tu dia bakar api, dia campak orang Islam duduk dalam tu. Dalam api, dalam bara api tu. Tak. Maka disebut qutila ashabul ukhdud, mana dilaknat puak-puak yang buat lubang ni, ashabul ukhdud. Okey. An-nari fih. An-nari fih. Ni badal kepada apa ni? Badal ihtimal daripada ukhdud. Kalau tak faham makna, memang tak boleh nak pergi ni. Kena tengok tafsir dulu ni. Qutila ashabul ukhdud an-nari fih. Jadi di laknat ashabul ukhdud. Okey, dalam ukhdud saya sebut apa tadi? Al-hufrah, apa nama? Dia macam khandak, macam perang khandak kan, parit kan. Ini lebih kurang tu lah. Jadi dibuat parit, tapi diletak api. Jadi parit tu merangkumi api, ada api duduk dalam. Jadi an-nari fi, ai an-nari fil ukhdud. Ukhdud tu mufrad tu, bukan jamak. Jamak dia akhayid ke apa. Dia tulis bawah ni. Boleh tak? Jadi an-nari fi, api merangkumi, mana al-ukhdud tu yashmal, dalam ukhdud tu ada ni, ada tu, termasuk dalam ukhdud tu ada api. An-nari fihi ay fil ukhdud. Faham tu? Tadi ni badal al-ihtimal. Naam, jamil jiddan. Sama macam tadi juga, Ibnu Malik mengatakan apa? Ada dhamir itu bukanlah syarat, tapi itu banyak digunakan dalam kalamul Arab. Okey. Baca. Ar-rabi' al-badalul mubayyin. Yang keempat ialah al-badal al-mubayyin, wa huwa salasatu aqsam.
Al-mubayyin maknanya yang berbeza. Sebab apa nama badal yang berbeza? Sebab badal mubdal minhu tu tak ada kaitan langsung. Kalau badal kul minal kul ada hubung kait lah. Ja'a Zaidun akhuka. Siapa Zaid? Akhuka. Siapa akhuka? Zaid. Ada hubung kait sangat jelas. Kalau badal ba'dhi minal kul ada hubung kait juga. Badal tu sebahagian daripada al-mubdal minhu. Kalau badal istimal ada hubung kait juga. Ilmu tu ilmu Zaid. An-nar tu duduk dalam ukhdud. Tak, tapi yang keempat ni tidak ada hubung kait. Mana bukan ada hubung kait. Orang panggil apa? Berbezalah badal dengan mubdal minhu, badal dengan mubdal minhu dua perkara yang berbeza. Dua perkara yang berbeza. Bila kita sebut mubdal minhu tu kita tak faham pun akan badal. Beza dengan tadi. Nak kita sebut ikan, aku makan ikan. Ikan tu sebahagian, separuh. Dah difahami dah badal tu secara tak langsung. Cuma nak disebut secara jelas lagi, nisfahu ke thuluthahu ke thuluthaihi ke. Tapi mubayyin ni tak ada. Bila sebut badal tak difahami langsung. Bila sebut mubdal minhu tak difahami langsung. Al-badal biwajhin min al-wujuh. Naam. Badal baca al-rabi'u al-badal mubayyin wa huwa salasatu aqsam, ada tiga bahagian. Yang pertama badalul ghalat. Yang kedua badalul nisyan. Yang ketiga badalul idrab. Nahu ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku telah melihat Zaid. Siapa Zaid? Al-farasa, kuda. Tengok. Li'annaka in aradta an taqula ra'aitu al-farasa fa ghalidta fa qulta Zaidan fa hadha badalul ghalat. Badal ghalat ni maksudnya apa? Kita nak sebut lain tapi tersebut benda lain. Sebab tu disebut dalam kitab ni apa? Asalnya kita nak sebut ra'aitul farasa, aku melihat kuda. Tapi kita tersebut ra'aitu Zaidan. Kita nak sebut ra'aitul farasa tapi kita tersebut Zaidan. Jadi ra'aitu Zaidan, silap. Kita pun al-farasa. Jadi itu apa? Badal ghalat. Apa makna badal ghalat? Badal yang tersilap. Maknanya apa? Kita nak sebut benda lain, tersebut benda lain. Dalam bahasa Arab ni dia tak ada lah. Aku minta maaf lah, minta ampun sebab aku sebut benda lain tadi. Aku nak sebut benda lain sebenarnya. Tak ada. Dia terus ra'aitu Zaidan al-farasa, selesai. Wa in qulta ra'aitu Zaidan thumma lamma nataqta bihi tadhakkarta annaka innama ra'aita farasan fa abdaltahu minhu fa hadha badalun nisyan. Okey. Contoh yang sama juga boleh dibuat contoh bagi badal nisyan. Macam mana? Saya sebut bila kamu sebut ra'aitu Zaidan, kita sebut ra'aitu Zaidan. Kita memang nak sebut ra'aitu Zaidan. Bukan tersilap sebut, tak. Memang tersebut. Memang kita nak sebut ra'aitu Zaidan. Cuma lepas kita sebut ra'aitu Zaidan tu, kita betul ingat, yang aku tengok tadi bukan Zaidan. Yang aku tengok tadi al-farasa, faras, kuda. Maka kita sebut al-farasa. Boleh? Jadi kat sini bukan tersilap sebut, tak. Memang kita nak sebut Zaidan. Cuma memang saya nak sebut ra'aitu Zaidan. Memang saya nak sebut Zaidan tu, ra'aitu Zaidan. Memang aku nak sebut ra'aitu Zaidan. Zaidan tu memang saya nak sebut. Cumanya apa? Lepas sebut tu baru perasan silap. Bukan silap, terlupa yang aku tengok tadi bukan Zaidan. Yang aku tengok tadi al-faras. Maka kita sebut al-farasa belakang. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Beza dengan yang pertama kita tak nak sebut pun Zaidan tu. Terlepas mulut. Jadi memang kita nak sebut. Sebab apa? Kita sangka yang kita tengok tu Zaid. Maka kita sebut ra'aitu Zaidan. Lepas sebut tu baru teringat yang aku tengok tadi bukan Zaid, al-faras. Maka kita sebut al-farasa sebagai badal. Tu. Wa in aradta al-ikhbara awalan bi annaka ra'aita Zaidan thumma badalaka an tukhbira bi annaka ra'aita al-farasa fa hadha badalul idrab. Ini badal idrab. Apa badal idrab? Kalau kamu pada permulaannya kamu nak khabarkan yang kamu ni tengok Zaid. Lepas kamu khabarkan itu, tak terzahir pada kamu untuk khabarkan yang kamu ni tengok al-faras. Jadi kat sini memang kita qasad, kita berniat nak bagi tahu yang aku ni tengok Zaid. Cumanya lepas kita beritahu kita tengok Zaid tu, kita nak beritahu juga yang kita ni tengok faras. Maka tak perlulah kita buat dua kali ayat
ra'aitul faras, ra'aitu Zaidan, ra'aitul farasa tak. Kita perlu buat gini je. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Jadi kita memang qasad niat nak bagi tahu aku ni tengok Zaid. Cuma lepas kita sebut ra'aitu Zaidan tu, badalah ke mana badalah ni terzahir bagi kamu untuk kamu ikhbarkan satu perkara yang lain yang kamu tengok. Maka kita sebut al-farasa. Boleh. Dan kita yang lain bagi contoh, kita tengok contoh isteri kita comel kan. Kita pun sebut ra'aitul qamar, aku tengok apa tu? Ra'aitul badr, aku tengok apa nama Badra, bulan purnama. Lepas kita sebut ra'aitul badra, terzahir bagi kita kecantikan isteri kita tu lebih daripada badr. Malah dia tu syams. Maka kita sebut asy-syamsa. Boleh. Jadi memang kita nak sebut, memang kita niat nak sebut dua-dua tu. Cuma lepas sebut yang pertama ra'aitul badra, comel lain macam mana ni? Sama tak comel setara ni. Comel al-badr mana ni? Asy-syams. Lelak sekali baju contohlah. Nah, maka kita sebut asy-syamsa. Jadi dua-dua tu kita niat untuk ikhbar. Cuma lepas yang pertama terzahir bagi kita untuk kita ikhbar satu perkara yang lain. Maka itu kita panggil badalu al-idrab. Jadi contoh yang sama boleh jadi contoh bagi tiga badal. Badal al-ghalat, badal an-nisyan, badal al-idrab. Misal al-fi'li min al-fi'li qawluhu ta'ala, ni contoh apa? Contoh badal fa'al daripada fa'il. Tadi kita bincang badal apa? Badal isim daripada isim, ni badal fa'il daripada fa'il. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu. Jadi ayat ni sebut apa? Barang siapa yang melakukan perkara-perkara tersebut, yalqa, dia akan bertemu dengan asama. Asama ni kalau tengok tafsir iqaba, iqab. Iqab. Apa iqab tu? Yudha'af lahul azab. Iqab tu ialah digandakan baginya azab. Jadi ini badal apa? Badal kul minal kul. Badal kul minal kul. Betul tak? Boleh. Jadi ini ayat Quran ni sebelum tu disebut apa? Tak ingat ayat dia. Tentang orang yang beriman ni. Tak ingat pada. Orang yang beriman ni orang yang apa? Tak buat dosa, tak berzina, tak mensyirikkan Allah Ta'ala. Kalau buat juga perkara-perkara yang haram tu, ama yaf'al zalik, siapa yang buat perkara-perkara yang haram tadi tu, yalqa asama, mereka akan apa? Bertemu dengan asama. Asama ni ialah iqab. Apa iqab kat sini? Yudha'af lahul azab, digandakan baginya azab. Jadi digandakan baginya azab, itulah iqab yang mereka akan dapat. Jadi huwa iqab itu ialah gandaan azab. Gandaan azab itulah gandaan azab itu merupakan iqab yang mereka akan jumpa. Jadi badalu kulli minal kull. Jadi kat sini apa? Yalqa, jadi majzum. Betul. Yalqa asama, mereka bertemu dengan iqab. Tak. Jadi yudha'af bukan badal kepada asama, badal kepada yalqa asama, yalqa. Mereka akan bertemu dengan iqab. Apa mereka akan bertemu dengan iqab? Iaitu digandakan bagi mereka azab. Apa digandakan bagi mereka azab? Iaitu mereka akan bertemu iqab. Jadi bertemunya iqab, bertemunya apa tu akibat ataupun sesaan, ialah perkara yang sama dengan yudha'af lahul azab. Faham tak? Jadi kat sini yalqa majzum. Sebab apa majzum? Jadi jawab syarat kepada man yaf'al dhalik yalqa asama. Asalnya yalqa, kita buang alif belakang tu kan. Lepas tu yudha'af majzum sebab apa? Dia badal kepada yalqa asama, yalqa. Wa yajuzu ibdalun nakirah min al-ma'rifah. Saya sebut hukum lah ni. Harus kita badalkan nakirah daripada ma'rifah. Nahwu yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya tentang bulan-bulan haram. Jadi itu ma'rifah tu. Asy-syahril haram ada alif lam. Qitalin fih. Syahril haram yang yashmal al-qital. Ini badal ismal. Sebab dalam syahril haram tu ada qital. Qitalun fihi ay fi syahri
al-haram. Jadi qitalin nakirah, tapi dia badal kepada satu perkara yang makrifah, iaitu asy-syahril haram. Faham tak? Nah. Hakadha. Ada soalan? Baca lagi tak? 10 dah. Berhenti ya. Dan nak habis ni 40 majlis. Nak baca selagi? Baca selagi. Baca ni sikit lah. Badal al-asma' al-amilah amal al-fi'il. Babul asma' al-amilati amal al-fi'il. Jadi dah selesai bab tawabi'. Tak. Maka kita baca pula babul al-asma'i al-amilati amal al-fi'li. Bab isim-isim yang beramal dengan amalan fa'il. Yang saya sebut, i'lam anna aslal amal lil af'al. Ketahuilah olehmu, wahai pelajar, sesungguhnya asal bagi amalan ialah fa'il. Maknanya fa'il ni yang boleh memarfu'kan, fa'il yang boleh memansubkan. Daraba Zaidun amran. Zaidun marfu' sebab daraba, amran mansub sebab daraba. Jadi fa'il tu yang asalnya boleh memansubkan, boleh memajzumkan. Nah. Tapi ada kala isim kata nama lah juga boleh beramal dengan amalan fa'il tadi. Maknanya ada isim yang boleh memarfu'kan isim yang lain dan boleh memansubkan isim yang lain. Dia isim, tapi kerja macam fa'il. Fa'il boleh memarfu'kan, boleh memansubkan. Dia pun sama. Boleh memarfu'kan, boleh memansubkan. Tak. Nah. Sebab apa boleh beramal tu? Sebab dia menyerupai fa'il. Pada sudut-sudut tertentulah. Okey, baca fa ya'malu amal al-fi'l min al-asma'i sab'atun. Dan beramal dengan amalan fa'il daripada isim-isim ada 7. Apa 7 tu kita sebut dulu. Yang pertama apa dia? Masdar. Yang kedua ismul fa'il. Yang ketiga amthilatul mubalaghah. Yang keempat ismul maf'ul, isim maf'ul. Yang kelima as-sifatul musyabbahah. Yang keenam isim tafdil. Yang ketujuh ismul fi'il. Sebagai ulama tambah isim masdar. Tadi masdar yang pertama kan, ni isim masdar yang ke-8. Dan selain ulama, ada ulama juga tambah juga zarf madruf, zarf madruf. Yang ada yang apa? Iktimat di atas sesuatu. Tapi sebab ada khilaf pada sudah amal tak amal tu, jadi Syekh tak sebutlah, Syekh sebut 7 sahaja. Faham tak? Jadi kita nak bincang satu je hari ni. Masdar. Al-awwal al-masdar. Al-masdar. Al-masdar ni perbuatan lah. Jadi ad-darb, pukulan tu. Perbuatan memukul tu, itu kita panggil pukulan tu lah. Ni satu pukulan, dua pukulan. Saya pakan, proses makan tu, itu kita panggil al-masdar. Okey, dimulakan dengan perbahasan masdar, sedangkan isim yang beramal dengan amalan fa'il tu ada 7. Kenapa tak mula dengan yang lain, isim fa'il ke isim maf'ul? Alasan dimulakan dengan masdar dulu ialah sebab masdar ialah asal kepada istiqaq daripada ad-darb. Masdar ad-darb keluar darabah, daripada ad-darb keluar yadribu, keluar darib, keluar madrub. Maka kerana dia asal, dia lah lebih awal untuk diletakkan pada permulaan. Alasan lain ialah kerana masdar ini beramal dengan amalan fa'il, sama ada dikehendaki daripadanya fa'il madhi. Masdar beramal dengan amalan fa'ilnya, sama ada madhi yang dikehendaki daripadanya madhi ataupun hal ataupun al-istiqbal. Boleh? Tu berbeza dengan isim fa'il. Isim fa'il beramal kalau dikehendaki masa sekarang atau akan datang. Kalau madhi tak beramal. Tu akan datang lah tu. Tak silap saya gitulah. Yang untuk fa'il, isim fa'il tu. Kita baca. Okey. Bisyarti, al-awwal al-masdar. Bisyarti an yahulla mahallahu fi'lun ma'an atau ma'ama. Okey, masdar nak beramal mesti cukup 2 syarat. Masdar nak beramal dengan amalan
fa'il mesti cukup 2 syarat. Satu syarat disebut oleh Syekh, satu syarat ada dalam syarah. Kita sebut yang pertama dulu, bi syarti an yahulla mahallahu fi'lun, dengan syarat boleh ganti tempat dia tu satu fa'il yang bergabung dengan an, ataupun satu fa'il yang bergabung dengan ma. An tu kalau kita kehendaki al-mudhi ataupun al-istiqbal. Kalau kita kehendaki al-ain sekarang, maka kita gunakan ma. Contoh kita baca nahwu yu'jibuni darbuka Zaidan, telah mentakjubkan akan daku oleh pukulan kamu akan Zaid. Jadi kat sini Zaidan tu maf'ul bih. Maf'ul bih bagi darbuka. Darbuka tu masdar. Boleh. Jadi mentakjubkan akan daku. Yu'jibu fa'il, ni itu maf'ul. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya darbu. Kata mudhaf ilaih. Zaidan tu kita i'rab sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi bagi apa? Bagi darbu. Bagi darbu. Jadi darbu masdar mampu memansubkan Zaidan. Boleh? Naam. Ka tu tinggal lagi, ka tu lah nak i'rab apa? Ka tu dua kita boleh i'rab. Pertama kita i'rab dia sebagai dhamir muttasil mabni alal fathi. Ka bagi atas kan. Dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahalli jarrin. Dia tu berada pada tempat jar sebagai mudhaf ilaih. Satu. Ataupun kita i'rab dia sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Kita sebut dhamir kaf. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Dia berada pada tempat fa'il. Sebab apa dia tu fa'il kepada darbu. Telah mentakjubkan akan daku oleh pukulan kamu. Jadi siapa yang pukul tu? Siapa yang pukul? Kamu. Jadi kamu tu sebagai apa? Fa'il lah. Zaidan maf'ul bihi. Jadi kita boleh i'rab dua ka tu. Kalau kita nak raikan darbu mudhaf ka mudhaf ilaih, kita i'rab dia majrur. Kalau kita nak raikan apa? Nak raikan pada sudut isim-isim yang beramal amalan fa'il, maka darbu tu darbulah masdar yang beramal amalan fa'il. Zaidan maf'ul. Bila maf'ul mesti ada fa'il dia. Mana fa'il dia? Ka. Yang pukul tu kamu. Boleh? Tu. Betul belakalah nak i'rab pun. Yang penting faham makna tu. Faham sebab kenapa nak i'rab ni, kenapa nak i'rab tu. Boleh? Okey. Jadi tengok contoh. Ni contoh yang pertama kan. Contoh yang kita boleh gantikan darbuka tu dengan fa'il dan juga an. Yu'jibuni darbuka Zaidan. Maksudnya apa? Kita boleh yu'jibuni an tadriba Zaidan. Jadi darbuka tu kita boleh pecahkan dia. Kita boleh ganti an dan juga fa'il tadriba. Tu. Itu kalau apa? Kalau kita hendak, kalau kita nak sebut yang Zaid ni pukul, yang kamu ni pukul Zaid pada zaman yang lampau ataupun akan datang. Pada zaman yang lampau ataupun akan datang. Maka kita gunakan apa? Kita takdirkan yu'jibuni darbuka Zaidan tu, kita takdirkan darbuka tu an tadriba. Kalau kita nak apa? Kalau kita nak sebut, kalau kita nak sebut telah mentakjubkan oleh telah mentakjubkan akan daku oleh pukulan kamu akan Zaid pada waktu akan datang ataupun pada waktu yang lampau. Maka ketika itu kita takdirkan an tadriba, an dan juga fa'il. Fa'il daripada darbuka itulah. Darb tu masdar, fa'ilnya yadribu. Ni darbuka kamu pukul, maka kita sebutlah tadribu. Boleh? Tu. Tapi baca tadriba sebab ada an sebelum. Okey. Ini contoh yang kedua pula. Wa nahwu yu'jibuni darbuka Zaidan. Jadi sama je contohnya. Yu'jibuni darbuka Zaidan. Contoh yang kedua pun yu'jibuni darbuka Zaidan. Cuma kita nak ikhbar sekarang ni telah mentakjubkan ataupun sedang mentakjubkan ataupun sedang mentakjubkan akan daku oleh pukulan kamu akan Zaid. Jadi kita nak beritahu aku takjub akan pukulan kamu ke atas Zaid tu. Kamu pukul Zaid tu sekarang. Nak aku takjub pun sekarang. Maka kita guna ma. Kita terjemahkan, kita tafsirkan balik guna ma. Ma tadribuhu. Yu'jibuni ma tadribuhu Zaidan. Ma tadribu Zaidan. Boleh?
Nah. Boleh. Jadi syarat pertama apa? Syarat pertama untuk masdar beramal mesti masdar tu kita boleh ubah dengan an dan juga fa'il mudhari' ataupun dengan ma dan juga fa'il mudhari'. Kalau tak boleh ubah seperti itu, maka tak boleh masdar itu tidak beramal. Yang kedua, syarat yang kedua dalam syarah Al-Fawaqih Al-Jariyah itu disebutlah panjang lebar. Disebut apa? Syarat yang kedua, masdar itu tak boleh musagharan, tak boleh dikecilkan. Jadi kita tak boleh sebut a'jabani duraibuka zaidan, tak buat, ketika itu tak beramal. Sebab apa? Sebab darbun dikecilkan jadi duraibun, ditasghirkan, tak beramal. Juga tak boleh dalam bentuk dhamir. Contoh saya sebut darbi zaidan hasanun, pukulan aku ke atas Zaid hasanun. Jadi darbi yang tu beramal tu, darbi zaidan, pukulan aku akan Zaid, zaidan hasan, cantik. Wa huwa tu kembali kepada darbi. Dan pukulan aku amran qabihun. Jadi wa huwa amran qabihun itu tak boleh. Wa huwa amran tu masuk sebab apa? Sebab huwa. Yang mana huwa tu kembali kepada darbi, masdar lah. Tak boleh, tak boleh beramal. Sebab apa? Sebab huwa tu bentuk dhamir. Jadi mesti masdar tu masdar sungguh, bukan satu dhamir yang kembali kepada masdar. Kalau tak beramal. Kemudian syaratnya, ini syarat yang kedua ni, tapi panjang lebar pula disyarah. Dia tak boleh mahdud. Tak boleh mahdud ni mana boleh dikira 2, 3. Tak. Maka kalau tak boleh kita sebut a'jabani darbatuka. Darbah ni satu pukulan. A'jabani darbatuka zaidan, tak boleh, tak beramal. Ataupun darbatani ataupun darabat, kita sebut a'jabani darabatuka zaidan, tak boleh. Sebab darabat ni 3 pukulan, 4 pukulan, dia boleh dikira. Maka apa? Tak boleh dijadikan sebagai masdar yang beramal dengan amalan fa'il. Juga tak boleh disifatkan sebelum beramal. Contoh kita sebut a'jabani darbuka, kita sifatkan dulu asyadidu, lepas tu barulah datangkan maf'ul dia zaidan, tak boleh. A'jabani darbuka, lepas tu kita sifatkan dulu asyadidu, kemudian kita datangkan maf'ul, yang tu tak boleh. Tak boleh kita sifatkan dahulu sebelum kita amalkan dia. Kalau a'jabani darbuka zaidan asyadidu boleh, tapi kalau asyadidu dulu tak boleh. Banyak lagi lah kat bawah tu. Okey. Syekh sebut wahwa salah satu aqsam. Jadi 2 syarat tu. Syarat yang pertama apa? Masdar nak beramal, syarat pertama mesti masdar itu boleh diubah menjadi fa'il dan juga fa'il mudhari', ataupun ma dan juga fa'il mudhari'. Bila kita ubah jadi an dan juga fa'il mudhari', kalau kita kehendaki dengan perkataan kita itu sekarang akan datang ataupun yang dah lepas. Bila kita ubah jadi ma dan fa'il mudhari', kalau kita hendaki daripada perkataan kita itu, daripada fa'il itu berlaku sekarang. Hakadha. Na'am. Wa huwa salah satu aqsam, dan al-masdar yang beramalnya ada 3 jenis. Mudhaf, yang pertama mudhaf, dia disandarkan kepada mudhaf ilaih. Yang kedua munawwanun, wa munawwanun, dia ada tanwin. Apa maksud dia ada tanwin? Dia tidak ada alif lam kat depan dia, dan dia tidak ada mudhaf ilaih lah. Wa maqrunun bi al. Yang ketiga ialah masdar yang ada alif lam kat depan. Okey, 3-3 ni dia boleh beramal kalau cukup 2 syarat tadi. Sama ada masdar tu mudhaf kepada mudhaf ilaih, ataupun bertanwin, ataupun dia ada alif lam. Dia beramal kalau ada 2 syarat tadilah. Fa'amaluhu mudhafan aktsaru min a'mal qismaini kal misalaini. Saya sebut apa? Dan beramalnya masdar bila dia datang dalam bentuk mudhaf lebih banyak daripada dia beramal ketika dalam bentuk tanwin ataupun makrunun bi'al. Tu saya sebut. Maknanya apa? Bila masdar tu mudhaf, bila masdar tu mudhaf, maknanya gini, bila Arab kaji, ulama kaji, mereka tengok masdar ni banyak sangat beramal kalau masdar tu dalam bentuk mudhaf. Gitu. Tapi ada kala
masdar tu tanwin bukan mudhaf, beramal juga. Ada kala masdar tu adalah lam, beramal juga. Tapi kalau nisbah pada dua tu, maka ketika mana masdar tu mudhaf, itu yang lebih banyak itu yang lebih banyak beramal lah dalam kalamul Arab ni. Tu. Faham tu? Nah. Okey. Mudhaf ni pula ialah mudhaf, dia disandarkan kepada sesuatu. Sesuatu tu apa? Mudhaf ilaih tu apa? Mudhaf ilaih tu sama ada fa'il ataupun maf'ul bihi. Tu. Dan lebih banyak beramal lagi apa? Bila dia sandar kepada fa'il dia. Macam tadilah contoh saya sebut tadi, yu'jibuni darbuka zaidan, darbuka, darbu tu sandar tak? Dia mudhaf kan? Maka dia ada mudhaf ilaih, kaf. Mudhaf ilaih dia kaf tu sebagai apa? Sebagai fa'il. Jadi dia tu iaitu darbu tu disandarkan kepada fa'il. Ada kala darbu disandarkan kepada maf'ul bihi. Yang mana lebih banyak beramal? Yang lebih banyak beramal ialah bila mana mudhaf disandarkan kepada maf'ul bihi. Kepada fa'il, bukan maf'ul bihi. Baca wa ka qawlihi. Ni contoh lain, mudhaf disandarkan kepada fa'il. Walaula daf'ullahi an-nasa. Walaula daf'ullahi an-nasa. Jadi asalnya walaula an yadfa'allahu an-nasa. Siapa yadfa' Allah? Jadi Allah fa'il. Cuma kat sini daf'ullahi. Faham tu? Jadi dafa' masdar disandarkan kepada mudhaf ilaih. Yang mana mudhaf ilaih tu fa'il asalnya, tapi dia ubah bentuk jadi mudhaf ilaih. Kalau nak ubah balik jadi apa? Walaula an yadfa'allahu an-nasa wa amaluhu munawwanan. Kalau mudhaf baca wa amaluhu munawwanan aqyas nahu au it'amu fi yaumi dhi masghabah yatiman. Dan beramalnya masdar bila mana bertanwin lebih aqyas, lebih mengikut qiyas, lebih mengikut qiyas. Boleh lebih mengikut qiyas. Maksudnya apa? Jadi kita sebut sama ada masdar tu mudhaf ataupun munawwan ataupun makruh bi'al, semua beramal. Lepas tu kita sebut bila masdar tu mudhaf, maka itulah paling banyak beramal. Lepas tu Syekh sebut wa amalu munawwanan, dan beramalnya masdar ketika mana bertanwin itu lebih aqyas, walaupun jarang ada nisbah kepada mudhaf. Masdar yang mudhaf, maka masdar yang munawwan ni, yang bertanwin ni jarang-jaranglah jumpa. Tapi dia lebih aqyas. Lebih aqyas ni lebih mengikut qiyas. Boleh. Kerana apa? Kita sebut dah tadi, asal kepada amalan ialah fa'il. Isim ni beramal juga dengan amalan fa'il bila dia menyerupai fa'il. Maka bila mana isim tu ada tanwin, maka dia lebih dekat dengan fa'il. Dia lebih dekat dengan fa'il. Pada sudut apa? Dua-dua nakirah. Fa'il nakirah, daraba nakirah. Daraba ni bukan pukulan yang khusus, tak. Pukulan apa-apa pukulan. Daraba. Tak. Qatala. Apa-apa pembunuhan. Qatala. Tak. Berbeza dengan salah. Ini salah orang tertentu. Tapi daraba, adakah pukul kuat panggil daraba, pukul slow tak panggil daraba? Adakah kalau tuan pukul hamba panggil daraba, kalau hamba pukul tuan tak panggil daraba? Panggil daraba belaka jadi nakirah. Jadi kat sini pun nakirah. Dia ada tanwin. It'amun, contoh it'amun, tanwin nakirah. Maka sudut sama dengan fi'il lebih kuat. Maka bila sudut sama dengan fi'il lebih kuat, maka dia lebih aqyas, lebih ikut qiyas lah untuk beramal tu. Jadi au it'amu fi yaumin dhi masqabah yatiman. Lima yatiman tu maf'ul bihi bagi it'am. Ya. Tu. Fa'ilnya mahdzuf. Yatim, it'am siapa? It'am bagi makan pada siapa? Yatiman, kepada orang fakir miskin. Okey. Maksud fa'ilnya hu, mahdzuf. Asalnya it'amuhu yatiman. Wa amaluhu maqrunan bi al syadzun, dan beramalnya apa nama tu? Masdar bila mana ada alif lam kat depan,
Tak, itu syadzun, syadz asing. Dihafaz dia asing. Tak, sebab apa dia asing? Sebab dia sangat jauh daripada menyerupai fa'il. Sebab dia ada alif lam. Fa'il boleh ada alif lam. Daraba boleh sebab al-daraba, tak boleh. Qatala al-qatala, tak boleh. Sami'a as-sami'a, tak boleh. Jadi tiba-tiba kat sini ada alif lam, maka sudut persamaan dengan fa'il tu jauh sangat. Jauh sangat. Lepas tu dia makrifah, fa'il tadi nakirah. Bila sudut persamaan dengan fa'il jauh, tak, maka kita sebut syadz. Syadz makna yuhfaz wa la yuqasu alaih. Kita sebut beramal juga. Sebab apa beramal? Sebab jumpa dalam kalam Arab. Kita sebutlah beramal. Cuma jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku. Okey. Allahu a'lam. Atau contoh, qaulihi dhaifun nikayati a'da'ah. Jadi an-nikayah tu ada alif lam, dia beramal, a'da'ahu tu jadi maf'ul bihi. Wallahu a'lam bis-shawab. As-tsani ismul fa'il. Fahimtum? Na'am. Hal min soal? Allah Rabbi. InsyaAllah nanti kita sambung ismul fa'il. Kita habiskanlah minggu depan ni ismul fa'il. Habiskan isi yang beramalan fa'il. Lepas tu masuk tanazuk. Ta'ajub adat lah. Waqaf mudah ya. Ibdal nakirah daripada ma'rifah. Kita tengok contoh dia bagi. Ini sudut hukum lah harus. Kita menggantikan nakirah daripada ma'rifah. Mana badal tu nakirah, tapi mubdal minhu ma'rifah. Boleh, tidak ada masalah. Sebelum tu Syekh bagi contoh semua sekali tu apa? Bukan semua sekali lah. Lebih banyak kepada ma'rifah. Contoh, ihdinas sirat ila siratil azizil hamid. Jadi al-azizil hamid ma'rifah dari lam. Allahi ma'rifah juga. Jadi badal ma'rifah, mubdal minhu juga ma'rifah. Tak, tapi boleh tak? Soalannya boleh tak? Mubdal minhu ma'rifah, tapi badal nakirah. Syekh sebut harus. Sebab kita dalam bab tawabi', bila bab tawabi' ni kalau kita tengok bab sifat kan, ja'a zaidun al-karimu. Zaidun ma'rifah, al-karimu ada lam ma'rifah. Ja'a rajulun karimun, rajulun nakirah, maka sifat pun nakirah. Jadi kat sini dipersoal lah, boleh ke tak? Adakah sama macam sebelum ni dalam bab sifat dan sebagainya? Syekh sebut tak. Nakirah boleh jadi badal kepada ma'rifah. Ma'rifah juga boleh jadi badal kepada nakirah. Nakirah badal kepada nakirah boleh. Ma'rifah badal kepada ma'rifah juga boleh. Naam. Faham kau? Naam. Hakadha. Ada soalan lain? Oh, kantuk mata. InsyaAllah esok kita baca fiqh. Allahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.